kita akan memperkatakan ya, umum pun memakluminya bahawa esok merupakan hari pertama kita akan memulakan fasa peralihan ya, iaitu pembukaan semula semua masjid-masjid, surau dan juga balai ibadat seluruh negara Brunei Darussalam. Dan seperti yang dinyatakan juga ya, kita bersama dengan tetamu kita yang telah pun bersama kita di talian secara maya pada pagi ini, iaitu Yang Mulia Ustaz Pengiran Haji Haslin bin Pengiran Haji Ali, merupakan pegawai Ugama Kanan di Jabatan Hal Ehwal Masjid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar Yang Mulia Ustaz? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan habis kita sehat juga. Alhamdulillah. Kami berdua, saya dan juga Intan, sihat walafiat, dan juga rakan penerbit kita semua, warga Rampai Pagi sehat pada pagi ini. Baik, kita sedia maklum ya Yang Mulia Pengiran, esok merupakan kita akan ya masuk akan ke fasa peralihan ya, dan kita akan memperkatakan ataupun membincangkan mengenai dengan pembukaan semula semua masjid, surau dan juga balai ibadat seluruh negara Brunei Darussalam. Nanti insya-Allah informasinya daripada Yang Mulia Ustaz Pengiran sendiri akan kongsikan bersama kita dan khususnya kepada penonton-penonton Rampai Pagi pada pagi ini. Jadi kita ingin mengetahui apakah persiapan yang telah dibuat oleh pihak masjid ya bagi menerima jamaah yang akan hadir bagi menunaikan sembahyang fardu berjamaah. Mungkin sebagai mukadimahnya dan dapat dijelaskan secara rincinya. Silakan. Terima kasih Yang Mulia Iskandar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, merujuk kepada persoalan itu dan merujuk kepada sidang media yang telah pun disampaikan oleh Yang Berhormat Penu dan Khatib Datuk Paduka Seristia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Uthman, Menteri Haula Agama Negara Brunei Darussalam pada minggu lepas, pada 11 hari bulan November yang lalu, di mana beliau telah mengumumkan dengan bermulanya fasa peralihan insya-Allah pada besok hari 19 hari bulan November 2021 Masihi, maka masjid pun akan dibuka semula bagi sama-sama rakyat penduduk untuk menunaikan sembahyang fardu 5 waktu dan sembahyang Jumaat insya-Allah. Jadi pembukaan ini bermula besok hari, yang mana pembukaan ini akan bermula daripada ketani menunaikan sembahyang fardu subuh berjamaah. Seterusnya sembahyang fardu Jumaat dan juga sembahyang nanti seterusnya adalah sembahyang fardu yang berikutnya insya-Allah. Maka dengan keputusan untuk membuka semula masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat seluruh negara ini, pihak Jabatan Awal Masjid melalui masjid-masjid yang ada di negara Brunei Darussalam ini sedang giat membuat persiapan, membuat persediaan bagi menerima semula jemaah ini. Persiapan dan persediaan ini sudah awal nih, seminggu sebelum masjid dibuka, iaitu setelah sahaja diumumkan pembukaan tersebut. Jadi antara persiapan ataupun persediaan yang telah pun dibuat setentunya ialah kerja-kerja pembersihan bagi semua ruang dalam dan luar masjid. Jadi kerja-kerja pembersihan ini bukan sahaja dijalankan oleh petugas-petugas di jabatan masjid ataupun petugas-petugas masjid, malah dibantu oleh ahli-ahli jawatan kuasa takmir, muslimah masjid, membantu untuk sama-sama membersihkan masjid itu. Jadi iski untuk membersihkan masjid. Jadi memvacuum kapet masjid untuk keselesaan jemaah membersihkan yang mudah dipegang oleh jemaah ni, itulah yang dibersihkan, segala pintu, tombol pintu, cermin-cermin dan sebagainya.
Malah ada sebahagian daripada masjid ini melanggar syarikat-syarikat yang berkelayakan dalam pembersihannya, hukumannya. Jadi itu yang telah pun dibuat oleh masjid-masjid yang ada di negara Brunei Darussalam. Jadi selain itu ada juga sebahagian masjid itu membuat servicing aircon. Kata ni lain adalah untuk memberi keselesaan dan juga memberikan satu kata ni pengudaraan yang baik untuk jemaah-jemaah yang menggunakan masjid bagi melakukan menunaikan sembahyang fardu. Dan selain daripada itu bukan di luar saja, di dalam saja, bahkan di luar masjid juga dibersihkan laluan, longkang-longkang masjid, rumput masjid dan sebagainya, dan juga turut dibersihkan kemudahan-kemudahan yang ada di masjid seperti tandas awam, tandas masjid dan juga tempat wuduk, walaupun barangkali kalau dalam syarat kata ni ia adalah digunakan secara minima, ada bila keperluan sahaja tapi tetap dibersihkan. Jadi alhamdulillah bantuan daripada para petugas, bantuan daripada jawatankuasa ini telah pun dapat inilah dikatakan sebagai masjid ini sudah bersedia untuk menerima kunjungan daripada jemaah-jemaah kita ini insya-Allah. Ya, alhamdulillah ya. Jadi itu adalah antara persiapan yang telah pun dibuat ya oleh pihak masjid bagi menerima jemaah yang akan hadir ya bagi menunaikan sembahyang fardu berjemaah. Jadi yang mulia Ustaz Pengiran, dapat dijelaskan mengenai dengan garis pandu yang telah ditetapkan ya bagi pembukaan semula masjid di fasa peralihan ini. Mungkin boleh dijelaskan dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan garis pandu. Masjid ini satu garis pandu ataupun satu SOP telah pun disediakan oleh Jawatankuasa Pandu COVID-19, yang mana Jawatankuasa Pandu telah menetapkan satu syarat yang disokong sendiri di dalam oleh ketetapan di Mesyuarat Majlis Ugama Islam Brunei, yang mana ada baiknya saya terangkan di sini barangkali ada sebahagian yang belum mengambil perhatian tentang SOP ini. Jadi seperti mana yang saya terangkan tadi bahawa untuk pembukaan masjid di fasa peralihan ini yang perlu diketahui oleh para jemaah pada orang ramai adalah kita bagi fasa ini kita membukakan masjid ini adalah untuk menunaikan sembahyang fardu 5 waktu dan sembahyang fardu Jumaat. Maka dengan maksud berkenaan segala aktiviti-aktiviti lain pada masa ini belum lagi kita bukakan. Jadi mungkin selain maksud saya itu adalah aktiviti-aktiviti masjid, aktiviti takmir dan sebagainya. Tapi kalau pengurusan jenazah itu masih kita bukakanlah seperti mana sebelum ini juga. Jadi untuk makluman para para penonton yang dapat melihat rancangan ini, dimaklumkan di sini untuk masuk ke masjid ataupun dapat menghadiri masjid hanya jemaah dan orang ramai yang lengkap 2 dos vaksin sahaja yang akan dibenarkan masuk bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat dan sembahyang fardu 5 waktu. Artinya dua-dua ini bukan hanya Jumaat, bahkan juga sembahyang fardu 5 waktu dan juga jadi kalau cuma bagi sembahyang fardu Jumaat hanya lelaki sahaja. Jadi dipohonkanlah bila besok ada sembahyang Jumaat kita ni jangan ada jemaah perempuan yang cuba hadir. Tapi kita ni pun ada membukakan tempahan tu manakala bagi sembahyang fardu 5 waktu dibukakan kepada lelaki dan perempuan. Seperti mana biasanya. Jadi kapasiti masjid. Jadi kita ni akan masuk ke dalam masjid itu. Jadi sudah ada tu kita ni punya penjarakan sosial yang mana penjarakan ini akan dibuat dengan ukuran satu sejadah. Menjarangi satu sejadah ni kata ni dengan ukuran 1 meter tu artinya, dan juga susunan kita ni nanti adalah susunan dam, bukan secara bersusun. Dan selain daripada itu juga bagi semua sembahyang fardu Jumaat dikehendaki membuat tempahan menggunakan aplikasi Bruhel yang mana telah pun bermula semalam, dan juga perlulah mendapatkan kod berwarna hijau ataupun kuning. Dan seterusnya jemaah dikehendaki membawa tikar sembahyang. Kata ni pihak masjid tidak akan menyediakan tikar sembahyang untuk orang ramai. Jadi orang ramai itu sendiri perlu membawa dari awal daripada rumahnya, daripada pejabatnya untuk
sentiasa bersama dengan tikar sembahyang sendiri sebelum memasuki masjid. Dan juga jemaah dikendaki berwudu awal. Kita ni cuba mengelakkan daripada penggunaan kemudahan yang ada di sana di jabatan di masjid atau kita ni penggunaan tandas dan tempat berwudu ni adalah tidak digalakkan, hanya untuk digunakan kecuali diperlukan sahaja. Dan jemaah dimestikan sentiasa memakai face mask. Jangan dibuka face mask itu ketika sembahyang. Takut kadang bila masuk ia menutup, tapi bila sudah sembahyang diturunkannya tak. Dan jemaah dikehendaki untuk membuat pemeriksaan suhu badan. Selain daripada itu juga adalah ditetapkan di sini bahawa jemaah yang mempunyai simptom dan berisiko tinggi tidak dibenarkan hadir ke masjid. Dan masjid-masjid pada masa ini seperti mana yang saya maklumkan awal tadi, hanyalah untuk kata ini menunaikan sembahyang fardu 5 waktu dan sembahyang fardu Jumaat sahaja, insya-Allah. Itulah barangkali yang dapat dikongsikan mengenai dengan SOP yang telah pun ditetapkan bagi pembukaan masjid ini, insya-Allah. Baik, ada yang sempat bertanya ni Yang Mulia Ustaz untuk tempahan slot ataupun menunaikan solat fardu ini, apakah ianya hanya dikhususkan bagi solat fardu Jumaat sahaja, dan bagaimana pula untuk solat fardu yang lain? Dan ada yang mengkabarkan untuk membawa kad pintar ni, mungkin dapat dijelaskan. Silakan. Okey, ada dua isu yang ditimbulkan tadi. Pertama mengenai dengan tempahan. Ya. Jadi tempahan untuk menunaikan sembahyang ini, kita ni cuma membukakan tempahan ini untuk sembahyang fardu Jumaat sahaja. Kerana kita ni tahu sembahyang fardu Jumaat ini akan dihadiri oleh orang ramai, lebih ramai berbanding dengan sembahyang fardu 5 waktu. Jadi sebab itulah tempahan hanya dibukakan kepada bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Maka bagi sembahyang 5 waktu yang lain, kata ni seperti biasa saja hadir untuk menunaikan, cuma SOP yang lain perlu dititik beratkanlah, seperti kita ni men-scan Bruhel kita ni, bagi kita ni dapat memeriksa di sana dos 2 dos. Artinya jangan kadang sembahyang ni 1 dos ia cuba juakan melanggar, tapi berilah kerjasama bahawa memang masjid ini hanya dibukakan bagi orang yang telah pun lengkap 2 dos vaksin. Jadi sewaktu pemeriksaan nanti, bila mana di sana tiada bukti bahawa beliau 2 dos sudah mendapatkan 2 dos, maka ia tidak dibenarkan untuk ikut serta masuk ke dalam bagi menunaikan sama-sama sembahyang fardu jemaah. Dan selain daripada itu juga, barangkali kalau rasanya macam kadang-kadang ada yang saya fahami bahawa ada yang tidak dapat menunjukkan daripada Bruhel atau ia 2 dos, bolehlah membawa kad vaksinasi yang kuning atau buku kuning atau sebagai bukti bahawa beliau telah pun mendapatkan 2 vaksin. Tapi itu untuk sembahyang fardu 5 waktu. Bagi sembahyang fardu Jumaat, perbaik dia membawa yang kuning atau yang memberitahu ia 2 dos. Tapi kalau sekiranya ia dapat slot ataupun tempahan untuk masuk ke dalam masjid bagi sembahyang fardu Jumaat, maka ia akan dibenarkan juga untuk masuk. Jadi perkara kedua tadi, kad pintar, walaupun barangkali di dalam SOP yang telah pun disediakan bagi pembukaan masjid ini, jadi kita ni sedia maklum ni pada di luar, seperti mana kita ni ke kedai dan ke mana tu, ke premis-premis perniagaan, kita ni sudah terbiasa dengan men-scan kod Bruhel kita ni, dan selepas itu kita ni tunjukkan kad pintar kita ni. Jadi itu adalah boleh dikatakan sebagai rutin harian kita ni sudah pada masa ni. Walau bagaimanapun kami indah pulang juga terlalu memberati sebenarnya untuk menunjukkan kad pintar itu, kerana memang pada lazimnya ada kebanyakan daripada kita ni kalau ke masjid ni jarang sekali membawa tapi kalau dapat dibiasakan, dan jangan berilah kerjasama kepada petugas-petugas kita ni itu, kerana kadang-kadang dorang ni bila melihat ada jemaah yang tatap, jadi kadang-kadang bila melihat Bruhelnya tu, nama tu sudah kita ni ketahui ni tahu orangnya ni bukan orang lain.
Tapi bila mana ada timbul barangkali keraguan, orang yang boleh menimbulkan keraguan bahawa mungkin saja beliau atau orang itu menggunakan identiti orang lain, maka tu berilah kerjasama. Kalau diminta untuk diperiksa, maka berilah kerjasama untuk pemeriksaan ini ataupun petugas ini memeriksa kod beruhal kita ini bersama dengan kad pintar, insyaAllah. Baik, Alhamdulillah. Dan satu lagi kemusykilan yang mungkin ini juga timbul dipersoalkan kepada individu yang mungkin dikecualikan untuk menerima vaksin dikarenakan masalah kesihatan, ya. Dan mereka telah pun diberikan satu surat pengesahan daripada Kementerian Kesihatan sendiri, iaitu pihak doktor yang merawat mereka untuk beberapa waktu yang ditetapkan. Jadi bagaimanakah kedudukannya, Yang Mulia Ustaz Pengiran? Mereka mempunyai surat tersebut, tetapi apakah mereka perlu membawa surat itu sebagai bukti untuk ditunjukkan kepada petugas-petugas nanti esok, terutamanya bagi menunaikan solat fardu Jumaat? Okay, terima kasih. Ya. Ada sebilangan individu ataupun kita ni yang memang belum dapat untuk mendapatkan vaksin atas sebab-sebab kesihatan. Betul. Dan atas sebab-sebab pengecualian yang telah pun ditetapkan oleh pihak Kementerian Kesihatan. Jadi perlu juga kami sampaikan di sini bahawa untuk fasa peralihan ini penetapannya ialah hanya individu yang menerima 2 dos vaksin. Artinya bagi mana-mana yang belum lengkap vaksinnya, belum bervaksin sendiri dan belum dapat mendapatkan vaksin ini atas sebab-sebab kesihatan dan sebagainya, maka mereka ni adalah pada masa ni bagi fasa ni tidak dibenarkan untuk hadir ke masjid. Jadi artinya mungkin saja kita ni sedia faham, maklum kenapa mereka ni tidak dibenarkan untuk bervaksin, adalah atas sebab-sebab kesihatan. Jadi sebab-sebab kesihatan ini kenapa kita ni menghadkan kehadiran para jemaah ni, yang mana kehadirannya hanya khusus untuk orang yang telah pun mendapatkan 2 vaksin saja. Alhamdulillah. Ya. Dan alhamdulillah ya Ustazah, setelah 14 minggu ya kita tidak dapat menunaikan solat fardu Jumaat berjemaah di masjid-masjid, dan insya-Allah besok insya-Allah kita akan menunaikan memulakan sembahyang fardu Jumaat. Jadi mungkin ada perkara penting ataupun peringatan yang pengiran Ustaz ingin sampaikan mengenainya. Secara ringkasnya, kita ni sudah pun 14 minggu dah menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Jadi rindu rasanya besok kita akan memulakan sembahyang fardu Jumaat minggu ke-15, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita ni dapat juga membuka semula masjid ini dan sama-sama menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Jadi seperti mana yang saya terangkan tadi, tempahan sembahyang fardu Jumaat ini memerlukan tempahan, dan tempahan telah pun dibuka bermula semalam, kemarin 9 pagi. Kalau mengikut semalam itu pukul 9 lalu itu lagging sedikit tu. Kerana banyak orang yang sudah pun berpusu-pusu untuk membuat tempahan. Betul. Dan kalau mengikut Kelamarin stasi Kelamarin pada petang itu sahaja sudah melebihi 86% yang telah pun membuat tempahan. Banyak kebanyakan masjid telah pun penuh sebenarnya. Seluruh itu penuh, khususnya di Budaya Muara yang mempunyai penduduk yang banyak ni. Jadi slot masih dibuka bagi masjid-masjid yang masih ada kekosongan itu. Jadi yang dapat ke tempat biasa, boleh orang lain itu membuat tempahan di masjid-masjid lain, insya-Allah. Jadi sebagai peringatan kepada orang ramai yang bakal hadir besokannya, jadi kehadiran ini masjid jemaah untuk sembahyang Jumaat ini akan dibukakan seawal jam 11 pagi, insya-Allah. Kita ni membukakan awal. Kenapa kita ni membukakan awal ni adalah untuk supaya kita ni itu indah bersesak-sesak, berduyun. Kerana kita ni itu nanti masjid itu insya-Allah akan dibuka dari segi kawalan. Kita ni akan membuka 1 atau 2 pagar sahaja. Mengikut keadaan masjid-masjid itu sendiri, yang mana nanti ini adalah kerana untuk pengawalan. Pengawalan akan dibuat oleh pasukan-pasukan beruniform seperti pasukan polis Darjah Brunei dan ABDB, dan dibantu oleh petugas-petugas daripada masjid sendiri yang terdiri daripada JK Takmir,
belia masjid, sukarelawan belia dan petugas-petugas yang telah pun ditetapkan. Jadi sebab itulah kata ni perlu jemaah-jemaah ni awal datang supaya mengelakkan queue kata ni akan queue masuk tu. Jadi sila ambil perhatian juga bahawa kawalan ni memang tadi adalah dinasihatkanlah pada orang ramai yang ni memberikan kerjasama sebaiknya. Para petugas bersedia dengan sajadah masing-masing. Anda perlu lagi kata ni kan mengingati mana sajadah bersungkup muka tentu tu sebab kalau anda bersungkup muka kena saman Jadi seterusnya membawa handphone masing-masing yang sudah pun di-update dan seterusnya bagi mengimbas kod Pro Health kata ni bagi menunjukkan bukti tempahan. Bukti tempahan ini penting kerana kadang-kadang ada yang tempahannya salah. Dilihatkannya masjid tadi sekian, rupa-rupanya tempahannya di masjid lain. Jadi kalau macam ni kedudukannya para petugas tidak akan membenarkan untuk masuk kerana ruang yang telah pun slot itu diberikan kepada orang yang menempah ke tempat itu. Jadi berilah kerjasama untuk yang mana salah satu nanti supaya akan dapat pergi ke mana tempat masjid yang mereka tempah itu. Selain daripada itu juga pastikan apabila masuk ke ruang masjid berikan kerjasama untuk diperiksa suhu panas dan duduklah pada saf-saf yang depan ni. Yang depan di hadapan katanya itu supaya bila sudah hadapan penuh jadi belakang ni ada ruang sedikit. Dan yang penting sekali baik datang awal kerana kata ni masjid pagar akan ditutup sebaik saja khutbah kedua dibacakan sebelum iqamah. Jadi ini perlu diingat ni. Pada kebiasaannya orang akhir datang, biar tak awal. Pasal nanti pagar akan ditutup dan pagar itu nanti indalah bila sudah pagar ditutup maka orang akan dapat masuk dan diperingatkan mana-mana jemaah, mana-mana orang ramai yang indah dapat masuk ke masjid jangan sampai melakukan menunaikan sembahyang di luar pagar atau menghambarkan tikar sembahyangnya untuk sama-sama menunaikan sembahyang fardu jemaah itu kita ni tegah tani larang. Dipohonkanlah untuk balik nanti insya-Allah. Baik, terima kasih di atas penjelasannya secara cukup jelas sekali. Baik, Rampai Pagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz Pengiran Haji Haslin bin Pengiran Haji Ali di atas perkongsiannya. Mudah-mudahan ianya sangat bermanfaat informasi tersebut. Dan sekali lagi kami ucapkan jutaan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.